Polis merampas sebatang pengunci kenderaan dan sebuah kursi plastik dipercayai digunakan dalam insiden rusuhan susulan pertengkaran dua peniaga di tapak Bazar Ramadan di Taman Medan. Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, Asisten Komisioner Syahrul Nizam Jaafar Ismail berkata, hasil semakan juga mendapati 4 daripada 7 suspek yang ditahan berhubung kes itu memiliki rekod dadah dan jenayah. Katanya 3 daripada 4 suspek yang mempunyai rekod itu adalah berkaitan kes dadah, manakala seorang lagi pula memiliki rekod jenayah serta dadah. Serta lanjut kes itu sedang giat dijalankan mengikut Seksyen 148 Kanun Kesihsaat kerana memiliki senjata maut dalam rusuhan. Terdahulu, 2 peniaga dilaporkan bertengkar selepas tercetus perselisihan faham berkaitan tapak Bazar Ramadan di Taman Medan. Syahrul Nizam dipetik berkata, kejadian dipercayai berlaku apabila wanita yang berniaga jus tembikat berselisih faham dengan lelaki menjual popiah. Beliau berkata lelaki itu dikatakan tidak berpuas hati selepas wanita terbabit didakwa masuk ke kawasan tapak perniagaannya menyebabkan tercetus pertengkaran. Susulan itu, katanya lelaki terbabit didakwa mengambil sebatang besi sebelum memukul wanita berkenaan sehingga berlaku kekecohan. Katanya mereka kemudian dibawa ke balai polis sebelum kedua-duanya ingin menyelesaikan secara baik kerana sudah lama kenal. Bagaimanapun, pada jam 5.30 petang, anak-anak lelaki itu yang masih tidak berpuas hati kemudian didakwa menyerang anak saudara wanita terbabit yang sedang berniaga sehingga berlaku rusuhan, membabitkan kedua-dua pihak. Susulan itu, kami menahan kesemua mereka yang terdiri daripada 4 lelaki dan 3 wanita berusia 20-an hingga 40-an. Seorang pelajar bidang kulinari didenda RM2,500 oleh Mahkamah Majistret Air Keroh kerana melakukan pemerasan terhadap seorang gadis bawah umur dengan mengugut untuk menyebarkan gambar bogel mangsa 2 minggu lalu. Majistret Nabila Nizam menjatuhkan hukuman itu selepas tertuduh yang juga pelajar sebuah kolej swasta, Chan Eugene, 20 tahun, mengaku bersalah atas pertuduhan berkenaan. Beliau turut mempertimbangkan keseluruhan fakta kes, rayuan dan hujah pendakwaan dalam penghakimannya serta memerintahkan tertuduh dipenjara 3 bulan jika gagal membayar denda berkenaan. Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa sengaja melakukan pemerasan dengan mendatangkan ketakutan terhadap mangsa berusia 15 tahun bahawa satu bencana iaitu gambar bogelnya akan disebarkan sehingga dengan curang mendorong remaja terbabit menyerahkan wang tunai RM1,500 kepada tertuduh. Perbuatan itu didakwa dilakukan di sebuah rumah di Jalan Kenanga 3/8, Rumah Pangsa Seksyen 3, jam 7.30 pagi pada 14 Mac lalu. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 384 Kanun Kesihsaat yang memperuntukkan hukuman penjara yang boleh sampai 10 tahun atau dengan denda atau dengan sebat atau dengan mana-mana dua hukuman itu jika sabit kesalahan. Berdasarkan fakta kes, mangsa dikatakan berkenalan dengan tertuduh pada Januari 2023 melalui Instagram namun tidak pernah melihat wajahnya. Pada 14 Mac lalu, mangsa yang ketakutan selepas dikatakan diugut tertuduh untuk menyerahkan sejumlah wang jika tidak mahu gambar bogelnya disebarkan, mencuri wang ibunya sebelum diberi kepada tertuduh dengan menggunakan khidmat pemandu e-hailing. Terdahulu, tertuduh yang tiada diwakili peguam merayu supaya tidak dipenjarakan kerana masih belajar dan mahu menjaga ibu bapanya yang sudah berusia. Katanya, saya memohon denda yang ringan kerana mahu jaga papa dan mama. Kalau boleh, saya tidak mahu hukuman penjara kerana masih belajar masakan. Timbalan Pendakwa Raya Fikri Hakim Zamri bagaimanapun memohon hukuman setimpal dikenakan sebagai pengajaran. Seorang ibu tunggal didenda RM500 selepas mengaku bersalah di Mahkamah Majistret kerana membuat laporan palsu kononnya diragut bulan lalu. Rafizana Razak yang juga orang kena saman didakwa membuat laporan palsu itu kerana bimbang didenda oleh Jabatan Pendaftaran Negara akibat kehilangan kad pengenalan. Raizana membuat pengakuan bersalah selepas pertuduhan dibaca jurubahasa di hadapan Majistret Suhailat Safiuddin. Mengikut pertuduhan, dia didakwa memberi maklumat palsu kepada pegawai penyiasat di Pejabat Bahagian Siasatan Jenayah Ibu Pejabat Polis Daerah Batu Pahat pada jam 11.42 pagi 27 Februari. Beliau didakwa melakukan kesalahan dan boleh dihukum mengikut Seksyen 182 Kanun Kesihsaat yang memperuntukkan penjara 6 bulan atau denda RM2,000 atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Berdasarkan fakta kes, pegawai penyiasat menerima laporan daripada OKS memaklumkan dia diragut lelaki tidak dikenali. Dalam laporan itu, OKS memberitahu dia kehilangan wang tunai, kad pengenalan, kad bank dan beberapa barangan berharga. Polis mula menjalankan siasatan sebaliknya menimbulkan keraguan terhadap laporan dibuat OKS. Selepas ditanya, OKS memberitahu dia membuat laporan palsu kerana kad pengenalan hilang. Pendakwaan dilakukan Timbalan Pendakwa Raya Farah Wahidah Muhammad Sarip manakala tertuduh tidak diwakili peguam. Selepas mempertimbangkan rayuan dan hujahan pihak pendakwaan, Mahkamah menjatuhkan denda RM500 dan perintah menjalani hukuman penjara 14 hari jika gagal membayarnya.